A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Al-Quran sekalian? Alhamdulillah hari ini kita cuba gunakan platform baru. InsyaAllah lah kita cubalah guna kemudahan yang Tuhan pinjamkan. Jadi sebelum ni kita mengaji menggunakan audio WhatsApp ya. Jadi hari ni insyaAllah kita cubalah gunakan platform ni. Sebenarnya Google Meet ni direkodkan sebab yang ni berbayar. Alhamdulillah dapat peluang. So kita cubalah guna kemudahan yang Allah bagi kat saya supaya kita boleh sama-sama mengaji. Kita gunakan platform ni. Sebelum tu saya nak ajak kita sama-sama berdoa sebelum kita mulakan mengaji. Kita berdoa. Doa ni saya dah pernah sebut, pernah baca. Tapi tak apa, kita baca lagi sekali supaya jadikan kita punya amalan. Okey, doa ni memang sesuai sangat untuk menimba ilmu ataupun membaca Al-Quran. Doa daripada Itabul Ulam. Sebelum ni saya pernah cakap, mungkin dekat dalam Facebook ke, dekat apa ni, YouTube rasa tak ada, kat Facebook lah ingat. Okey. Kita mulakan Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Slow sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi in kunta qabalta taubati wa ghafarta zunubi فأكرمني بالحفظ والفهم حتى أحفظ كل ما سمعت من العلم والقرآن وأكرمني بحسن الصوت حتى من سمع قراءتي يزداد رقة في قلبي وإن كان قاسي القلب وأكرمني برزق الحلال وارزقني من حيث لا يحتسب إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. Okay, baik. Nanti kalau ada peluang saya share apa tu dia punya maksud doa tadi tu Doa tu yang ni lah yang saya cakap tu. Ilahi in kunta qabalta taubati sampai habis. Boleh Google doa Itabul Ulam, boleh cari makna sekali. Okay, kita teruskan kita punya mengaji. Dah lama sangat kita tak mengaji kan. Sekejap saya buka saya punya Al-Quran dulu. Al-Quran saya ni digital ni dia sama je page dia dengan Quran yang Mashaf tu ya. Boleh buka dekat ni. Kita sebenarnya ni asal tu nak apa ni baca surah Al-Mulk sebab saya record ni pun malam. Tapi kita gunakan kita baca surah yang senang-senang dulu lah ya, ayat azim. Sekejap. Macam mana nak lupa kat dah. Window. Ayuh, jumpa dah. Okay, mungkin saya tak besarkan saya punya skrin ni sebab biar senang jelas nampak Kita nak baca surah apa hari ni Sebenarnya tak plan nak baca surah apa, tapi kita mula dengan surah yang pendek-pendek dulu supaya senang kita nak baca, okey? Okey.
Surah apa? Okey. Suratul Masad. Suratul Masad. Okey, insya-Allah boleh nampak ya. Tulisan yang besar. Sebelum ni saya pernah buat recording juga tapi dia tak berapa nak nampak. Harap nampak. Okey. Maaf boleh makan. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ni dengan ha ni ialah ha pedas. So kita kena ha, sebut ha, tak boleh ha. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terus ke ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Okey, lagi sekali Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Aywa. Okay, kita tengok satu-satu. Ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada. Yada panjang sebab dia mat wajib ni kalau senang nak tengok itu yang bagusnya Quran ni yang baru-baru ni dia dah ada warna. So kita boleh tengok mat wajib apa ni? 4 atau 5 harakat mat wajib. Ni mat wajib warna merah. So kita kena panjangkan lebih daripada 2 harakat lah. Kalau 2 harakat tu mat asli kan. So mat wajib ni 4 atau 5 harakat, so kita kena panjangkan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Abi apa ni? Mat asli. Ya wa mim nun kan. Abi 2 harakat. Lahabin wa tab. Lahabin wa tab. Kenapa bukan lahabin wa tab? Sebab ini tanwin bertemu dengan waw, dia ialah idgham ma'al gunnah. Huruf idgham ma'al gunnah apabila tanwin bertemu dengan huruf idgham ma'al gunnah ada 4, ya waw mim nun. So ni antara huruf idgham ma'al gunnah, jadi kena dengungkan. Bawah ni ada tulis tak? Ifa. Ni gunnah. Dia ada tulis di sini gunnah. Gunnah ni maksudnya dengung lah. Tapi dalam Quran ni dia warna hijau tu pun dia kata ifa juga kan. Tak apa, nanti kita tengok lagi. Ifa juga. Tapi tanwin bertemu dengan waw memang idgham ma'al gunnah. Memang kena dengung. Dengung 2 harakat. InsyaAllah rasanya 2 harakat. Kalau salah nanti saya betulkan balik dalam video akan datang insyaAllah. Okey, serta ayat pertama kita lain sekali ayat pertama. Minta maaf memang kena slow-slow, memang kena sabar nak mengaji ni. Sebab kita kalau boleh biarlah kita merangkak supaya kita jadi lama dengan Quran tu. Dengan surah tu pun kita jadi lama.
InsyaAllah tak rugi kalau kita lama-lama sebab daripada Al-Quran ni lah, ayat-ayat Al-Quran ni lah datangnya ketenangan. Kan? InsyaAllah kalau kita kan pernah dengar bila kita merangkak menuju kepada Allah, insya-Allah Allah akan berjalan menuju kita. Kalau kita berjalan menuju Allah, berlari Allah menuju kat kita insya-Allah. So macam tu ibarat dia. Minta maaf selingan. Okey, ulang balik semula. Ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Maaf. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oh lupa. Ba ni sebabkan dia dekat hujung surah, hujung ayat, dia ialah Qalqalah kita panggil. Yang ni kalau sekejap Qalqalah kubra, Qalqalah kubra, Qalqalah sughra. Ni Qalqalah kubra. Qalqalah sughra dia dekat pertengahan ayat. Tapi tu pun nanti saya confirmkan balik. Minta maaf, memang saya tak ingat je tajwid ni. So insya-Allah kita bila kita sama-sama ni, kita sama-sama ni lah. Bila kita tengok macam ni, so saya pun akan buat revision juga insya-Allah. Memang tak plan nak buat suratul Masad ni. So sebab tu ni sikit agak kelang kabut sikit. Ayat yang kedua. Okey, boleh sama ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Pun sama juga. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma dia mat wajib juga 4 harakat atau 5 harakat tadi. Ma aghna, ni 2 harakat. Aghna anhuma nun mati bertemu dengan izah halki. So tak boleh sembunyikan bunyi nun tu, kena jelaskan anhu. Dia tak boleh sembunyi anhu, tak boleh. Bukan, dia ni huruf izah halki. So kena jelaskan bunyi nun tu. Anhuma tak ada masalah mak asli. Luhu wa ma luhu, nampak ada waw kecil ni. Maksudnya dia mat juga. So luhu kena 2 harakat. Maluhu wa ma kasab. Pun sama juga huruf ba ni huruf iklab. So bunyi iklab mesti dibunyikan sebab dia qalqalah kubra, qalqalah yang besar. Kasab kena bunyi ba tu, ba. Sama juga macam ayat pertama tadi, watab. Yang ni pun kasab. Sebab dia qalqalah kubra. Okey, ayat yang ketiga. Sayasla naran. Okey, maaf Sayasla naran zata lahab. Sayasla naran zata lahab. Sayasla, la mak asli, na mak asli 2 harakat, la 2 harakat, na 2 harakat. Ran zata, ran tanwin bertemu, ni alif ni tak dikira sebab dia tak ada baris. Ran tanwin ni bertemu dengan huruf zal. So huruf zal ni pula dia ialah ifa hakiki. So kita kena sembunyikan bunyi ron ni asalnya naron, tapi dia bertemu dengan zal. Kita kena sembunyikan bunyi ron tu sebab ia ialah ifa hakiki. Ifa hakiki memang sifatnya macam tu. Naran zata lahab. Yang bagusnya Quran ni, nanti kita akan jumpa, kalau selalu kita baca insya-Allah, kita akan jumpa yang baris 2 ni, kalau dia sengit, bukan sengit, maksudnya tak selari. Dia kan ada baris 2 selari kan. Kalau dia tak selari macam ni, maksudnya ialah ifa hakiki. Kalau dia selari, dia akan jadi izah halki. Kalau kita selalu baca, insya-Allah kita akan jumpa. Senang nak ingat Raza, macam saya cakap, za.
lidah mesti berada di bawah gigi atas sedikit. The. Talahab pun sama juga qalqalah kubra ba. Bunyikan bunyi ba tu lahab. Okey, sekarang ayat yang keempat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu, dia tak ada masalah. Wa imra'atuhu macam tadi. Macam mana tadi? Macam atas ni maluhu, yang ni wa imra'atuhu mak asli dua harakat. Hammalatal hatab. Ni pun hijau. Ni kalau tak silap ni hukum mim ni. Tapi insya-Allah nanti saya akan cuba recall balik. Hammalatal hatab. Tu yang bagusnya Quran ni tadi. Sebab warna hijau. Warna hijau mesti dia akan dia akan dengung sedikit. Macam ni bukan Yang ni saya tak pasti sebab apa dia hijau. Oh ya, sebab dia ni idgham al-ghunah tadi. Tanwin bertemu dengan waw. Nampak tak? Kalau hijau, kita tahu dah automatik dia akan dengung. Ni pun hammalatal hatab. Kena dengungkan hammalatal hatab. Hatab. Tob. Bunyikan ba tu. Benda ayat terakhir. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha hablum mim masad. Fi mak asli, ji mak asli, di tak ada apa-apa, di ha mak asli, hablum yang ni dia biru kan, macam ni. Biru ni huruf qalqalah. Kat bawah ni ada tulis qalqalah. Tapi dia di tengah ayat, maknanya ialah qalqalah sughra. Sughra maksudnya kecil. Maknanya lantunan ba tu nanti akan jadi kecil je. Hablum mim masad. Macam tu. Lum mim, tanwin lagi bertemu dengan mim, ya waw mim nun ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah, so kena dengung. Hablum mim masad. Mim masad kenapa? Oh ya, lupa nak beritahu. Idgham ma'al ghunnah, selain daripada dia dengung, dia terus ambil bunyi huruf selepas dia tu. Biu macam ni, la habiu wa tab. Lepas tu nar, yang ni bukan ni fakir tadi, maaf. Sama macam ni tadi. Lum nun mati bertemu dengan mim, dia ya waw mim nun. Idgham ma'al ghunnah ya waw mim nun. So tanwin bertemu dengan huruf mim. So hablum, terus masukkan lum. Mim masad ni pun sama. Ya waw mim nun tadi kan, idgham ma'al ghunnah. Nun mati ataupun tanwin ni, nun mati, ni senang. Tanwin ataupun nun mati ni bertemu dengan huruf idgham ma'al ghunnah, iaitu mim. So automatik dia akan ada sabdu. Dia akan ada sabdu kat sini. Kemudian kita kena masukkan hablum, lum, mim. Bukan min, tapi dia mim terus. Mim masad. Okey, masad ni, dal ni huruf qalqalah. Huruf qalqalah dia ada 5. Qaf, Qaf, to, ba, jim, dal. Kutubajadin. Saya cara nak ingat kutubajadin. Kutubajadin maknanya itulah huruf-huruf qalqalah, ada 5. So dal ni termasuk huruf qalqalah. Dia sebab itulah dia berwarna biru macam ni, nampak ni. Warna biru qalqalah. So kita kena lantunkan besar sikit sebab ni qalqalah kubra masad. Saya tak pastilah macam mana nak lantunkan ni dengan lembut. Hablum mim masad. Tapi memang kena, qalqalah memang semua kena lantunkan. Cuma kuat dengan tak kuat je. Okey. Ini memang kena jumpa pakar lah yang boleh ajar hablum, macam mana nak bezakan qalqalah kubra dengan qalqalah sughra. Okey. Nampak tak mim kecil ni? Ni pengetahuan am je. Sebenarnya saya tak pernah beritahu dekat kawan saya. Mim ni sebenarnya asalnya masad ni, masadin, dia baris 2, masadin. Tapi disebabkan
Selepas habis ni jumpa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu dengan ba. Tanwin ni asalnya masadin. Dia baris dua di bawah. Masadin. Tapi sebab apa digantikan dengan mim dengan satu baris di bawah? Sebab kalau macam kita nak matikan, kita tak nak sambung terus ayat seterusnya. Tapi kenapa dia mim? Sebab asalnya tanwin dia bertemu dengan ba. Ba daripada Bismillahirrahmanirrahim ni. Bismillah. Bila tanwin bertemu dengan ba, dia akan jadi hukum iklab. So iklab pula sifat dia, kita kena menggantikan bunyi tanwin tu, masadin tu dengan bunyi mim. Masadim. Masadim bis. Kalau sambung ayat tu, contohnya fi jidiha hablum mim masadim bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau contoh kita sambung. Tapi sebabkan kita nak habiskan surah ni, kita cakap masad je. Fi jidiha hablum mim masad. Masya-Allah. Okey. Boleh Saya harap suara saya membantu bagi kefahaman. Datangkan mood nak belajar suratul masad ni, kita macam bedah lah surah masad ni kan. Kita operate surah masad ni. Video ni tak boleh buat panjang, nanti orang jadi bosan. Saya tak nak orang bosan, saya nak orang happening je. Mungkin video pertama ni mungkin agak bosan sikit sebab saya tak prepare. Tiba-tiba macam tadi tengah-tengah duduk-duduk tadi teringat nak ngaji lah. So baru buka ni. So tak prepare, minta maaf kalau saya punya suara tak membantu untuk menarik minat untuk membaca malam ni. Ketika ni malam lah, nanti tak tahulah sahabat-sahabat dengar video ni atau tonton video ni waktu bila. Okay, jadi sekejap macam mana? Okay, jadi saya harap kita selesaikan surah Masad ni dulu. So saya tak prepare, saya tak ready pun sebenarnya. Cuma macam terlintas tu buat. So tak prepare. Kalau prepare insyaAllah saya boleh sediakan nota sikit. Mungkin saya boleh revision dulu macam tadi kan. Hukum tajwid saya tak berapa nak ingat. So buku pun saya tak tahu mana pergi, saya letak mana. Sebab dalam tak mengaji kan. Biasa main ngaji je. Tapi tak ada ni. Okay, mungkin saya boleh cerita sikit pasal doa tadi Pasal doa tadi, Ilahi in kunta qabalta taubati wa ghafarta dhunubi. Sebenarnya ada kisah doa ni. Doa ni dibaca oleh seorang remaja. Seorang remaja yang pada awalnya dia adalah ahli maksiat. Ahli maksiat yang ingin bertaubat. Doa Itabulan ni maksudnya apa ya? Maksud dia, saya ingatlah maksud dia apa. Tapi bukan nama orang ya. Seorang remaja yang macam mana ke Itabulan ni. Jadi dia buat maksiat. So tiba-tiba satu hari dia macam Allah bagikan hidayah lah. Dia panjang lah ceritanya. Dia pergi satu masjid, dia dengar Syekh, apa nama Syekh tak ingat. Dia dengar Syekh tu baca. Bukan baca, dengar Syekh tu tengah bagi tazkirah ke ataupun pengajian lah. Ada kuliah dekat masjid. So dia lalu je macam pas baca tu, dia terdengar kata-kata Syekh tu, dia tu macam jadi macam tersentak. Tuhan bagi hidayah masa tu. Lepas tu dia macam nak tahu, dia minta ampun, dia bertaubat. So macam ni masa tu dia nak tahu sama ada Allah ni terima ke tak dia punya taubat dan Allah dah ampunkan ke tak dia punya dosa. So dia bacalah doa ni. So itulah ayat mula-mula ayat dia cakap apa? Ilahi in kunta qabalta taubati wa ghafarta dhunubi. Wahai Tuhanku, sekiranya engkau telah mengampunkan dosaku, sekiranya engkau telah menerima taubatku. Sebab tu doa dia starting ayat macam tu. Ya Allah, kalau betul kau dah terima taubat aku, kalau kau dah ampunkan dosa aku, ya Allah, bagi aku 3 perkara. Jadi lepas tu dia minta 3 perkara. Yang pertama, fa'akrimni bil hifzi wal fahmi. Kurniakanlah aku. Kurniakanlah ke muliakan fa'akrimni. Muliakanlah aku dengan
Fa'akrimni bil hifzi wal fahmi, dengan kefahaman dan hafazan yang mantap, hatta ahfaza kullama sami'tu minal ilmi wal Quran, sehingga aku boleh mudah faham dan mudah hafal setiap apa yang aku dengar daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga ilmu. Tu doa dia. Yang pertama dia minta. Yang kedua, wa akrimni bi husni sauti, muliakanlah aku dengan suara yang lunak, suara yang merdu, husni sauti. Hatta man sami'a qiraati, sehingga siapa jua yang mendengar bacaan Quran tu aku, yazdadu riqatan fi qalbi, wa in kana qasil qalbi, hati dia jadi hidup, hati dia jadi bangkit, hati dia jadi semangat, kan? Wa in kana qasil qalbi, maksud dia walaupun orang yang dengar tu dia sebenarnya hati batu, bila dia dengar bacaan Quran aku, dia jadi semangat, hati dia jadi hidup. Tu yang nombor 2, masya-Allah, dia punya permintaan tu sangat tinggi. Yang ketiga, wa akrimni bi rizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib, kurniakanlah aku dengan rezeki yang halal dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tu 3 benda diminta. So sebab itulah kita boleh amalkan doa ni sebelum kita baca Quran ataupun kita nak startkan pengajian kita ke, study kita ke, kan. Tak kisahlah apa-apa. So boleh amalkan. So insya-Allah lepas ni pun kita, sebelum kita mulakan bacaan Al-Quran ni, insya-Allah kita sama-sama baca. Ilahi in kunta qabalta taubati wa ghafarta zunubi fa akrimni bil hifzi wal fahmi, berikanlah aku kefahaman dan hafazan yang mantap. Senang ingatlah maknanya. Hatta ahfazakul lama, sehingga aku hafal setiap apa, hafazakul lama sami'tu minal ilm, apa yang aku dengar, sami'tu bil hifzi minal ilmi wal Quran, daripada ilmu dan juga Al-Quran. Yang kedua diminta pula, berikanlah suara yang merdu, suara yang lunak, sehingga siapa jua yang dengar suara aku ni, hati dia jadi hidup, hati dia jadi bangkit, hati dia jadi semangat, walaupun orang tu sebenarnya seorang yang hati batu. Yang ketiga dia minta kurniakanlah rezeki yang halal, kan, sebab mungkin dia buat maksiat dulu, sampai dia macam tak kisah apa ni rezeki yang dia dapat tu halal ke tidak. So dia bertaubat, dia pilih jalan Allah, dia pilih dekat dengan Allah. So dia nak betulkanlah dia punya sumber pencarian rezeki ke macam mana. So dia minta rezeki yang halal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia punya doa tu. Saya baru jugalah dalam 6-7 bulan lah amalkan doa ni. So saya rasa memang sangat powerful doa ni. So kita sama-sama boleh amalkan. InsyaAllah kita akan sentiasa baca doa ni. Kita akan sentiasa amalkan doa ni sama-sama, insyaAllah. Sebab saya yakin doa ni memang sangat powerful, insyaAllah. Sangat berguna untuk orang yang pencinta Quran macam kita, insyaAllah. Mana tahu satu hari nanti bila kita dah lancar baca Quran, bila kita baca dan dalam masa yang sama tiba-tiba ada orang dengar, hati dia jadi minat dekat Al-Quran. Tiba-tiba dia dapat hidayah macam Itabul Ghulam ni tadi. Okey. Itabul Ghulam ni bukan nama dia rasanya. Dia nama gelaran kepada remaja tersebut. Tapi remaja tu saya tak tahu nama dia apa sebab saya tak habis study. Tapi doa dia tu memang sangat powerful. So asasi ulang powerful kan. Jadi insya-Allah kita akan sekian dulu hari ni. Itulah kesan dulu hari ni. Kalau ada rezeki, insya-Allah kita gunakan platform yang ada. Alhamdulillah kebetulan saya ada satu platform ni yang dia sebenarnya berbayar sebab dia boleh record. So senang, benda ni senang bagi saya sebab saya boleh share screen. So kalau you all pula macam sahabat-sahabat tak ada Quran masa tengah menonton video ni, boleh tak apa tengok je kat screen. Memang saya boleh share screen. Saya ada Quran digital dekat dalam saya punya MacBook ni. Okay. Sekian dulu untuk hari ni. Sentiasalah tanam niat
kita jangan tinggalkan Quran. Jadikan Al-Quran ni sebagai kita punya kawan lah, teman. Sebab yang membantu kita besok, salah satu ni ialah Al-Quran dalam kubur esok ni. Na'udzubillah min zalik, kalau kita tak ni ya, tak amalkan Quran, takut tak ada kita punya apa tu, pelindung besok. Kan kita pernah dengar kan, kalau macam orang dah meninggal, Quran ni akan datanglah menyelamatkan kita daripada pukulan malaikat di dalam kubur nanti. So tak apa, pelan-pelan, tak apa. Biarlah lambat, janji kita ada progress daripada tak ada progress langsung, daripada kita lalai. Kan? Okay, sekian dulu. Panjang pula. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.